السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، hadirin hadirat para pelajar, kita meneruskan perbicaraan kita dalam kitab Syarh Sunnah oleh Al-Barbahari. Pada kelas yang lepas kita mengambil perenggan yang ke-9 yang berada pada muka surat 71 dan terjemahannya pada muka surat 70. Iaitulah di mana beliau rahimahullahu ta'ala berbicara tentang qiyas. Dan kita telah pun sentuh berkenaan kedudukan qiyas di dalam isu ini. Dan hari ini saya akan bacakan petikan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah supaya kita lebih jelas berkenaan masalah qiyas. Kata beliau rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan masalah penetapan sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Qala rahimahullah, fanaqulu as-salaf wal-a'immatu wa ghayruhum lahum fi ithbati kawnihi mutakalliman tariqan, فإنهم يثبتون ذلك بالسمع تارة وبالعقل أخرى، كما يوجد مثل ذلك في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وفي كلام متكلمة الصفتية كعبد العزيز المكي وأبي محمد بن كلاب وأبي عبد الله بن كرام وأبي الحسن الأشعري ونحوهم. Maka kita katakan golongan as-salaf dan imam-imam dan selain mereka, bagi mereka dalam menetapkan keadaan Allah Ta'ala itu berbicara, Allah bersifat dengan berkata-kata, ada dua jalan. Sesungguhnya mereka itu kadang-kadang mengisbatkannya dengan dalil sam'i, dalil Quran dan Sunnah, dan kadang-kadang dengan dalil aqli, dengan dalil akal, sebagaimana yang terdapat dalam ucapan Imam Ahmad dan lain-lain daripada kalangan imam-imam ahli sunnah, dan dalam perkataan ahli kalam sifatiyah. Ahli kalam sifatiyah ini merujuk kepada ahli kalam yang bercanggah dengan Mu'tazilah, yang mengisbatkan ada bagi Allah ma'ani, makna-makna yang hakiki daripada sifat-sifat Allah, sama ada kesemuanya atau kesebahagiannya. Maka merangkumi mutakallimatu sifatiyah ini ialah mutakallimatu ahli sunnah wa ghairihim, ahli kalam daripada kalangan ahli sunnah dan selain mereka. Maka sebab itu Syekhul Islam bagi contoh di sini seperti Abdul Aziz Al-Makki, yang itulah sahibul haidah, yang berdebat dengan Bishr Al-Marisi, yang di mana dia merupakan daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan Abi Muhammad Ibn Kullab, Ibnu Kullab ialah pengasas aliran Kullabiyah. Demikian juga Abi Abdullah Ibn Karram, Ibnu Karram pengasas aliran Karramiyah. Dan Abi Hasan Ash'ari yang dinisbahkan kepadanya aliran Ash'ariyah dan seumpama mereka. Maknanya di sini ada kesepakatan di antara ahli hadis dan juga ahli al-kalam yang berpihak kepada ahli hadis dari sudut menetapkan bagi Allah ada sifat, bukan menafikan. Jadi
ulama letakkan, Syekhul Islam biasanya dia bahagikan ahli kalam itu kepada yang berpihak kepada ahli hadis, walaupun mereka itu tentulah ada pandangan mereka yang menyimpang daripada ahli hadis, ya. Kita akan bincang nanti insya-Allah taala. Tapi secara asasnya mereka ni bersetuju dengan sejumlah akidah ahli sunnah wal jamaah seperti Allah Ta'ala berkata-kata, Allah Ta'ala melihat, mendengar. Yang mana yang perkara ini dinafikan oleh Mu'tazilah bahawa Allah Ta'ala tidak ada makna mendengar, makna melihat. Allah Ta'ala mendengar itu adalah zatnya, melihat itu adalah zatnya. Ya, itu cara Mu'tazilah. Itu kita akan bincang bila sampai buat sifat. Jadi mereka ini dikategorikan di sebelah mereka yang menyokong kewujudan sifat bagi Allah Ta'ala. Walaupun sebahagian mereka menafikan sejumlah sifat, berpihak pula kepada Mu'tazilah. Iaitulah seperti Ibnu Kullab, Ibnu Karram, Abil Hasan Al-Ash'ari, ya. Tolak daripada Abdul Aziz Al-Makki sahaja. Abdul Aziz Al-Makki sahaja yang berbeza. Wa turuq allati azharuha min al-aqliyati, maksud perkataan ini Ibn Taimiyah kata Imam Ahmad, Abdul Aziz Al-Makki dan bersama dengan mereka mutakallimah as-sifatiyah, ahli kalam yang menyokong adanya sifat bagi Allah, mereka semua bersetuju bahawa sifat-sifat Allah ini boleh diisbatkan dengan dalil naqli dan dalil aqli. Itu maksud. Itu intro dia. Wa turuqul lati azharuha min al-aqliyati qad dalla al-Qur'an 'alayha. Dan jalan yang mereka zahirkan, yang mereka nampakkan, yang mereka serlahkan daripada dalil-dalil akal itu telah ditunjukkan akannya Al-Quran. Dalil akal yang mereka pakai ini hakikatnya ialah dalil akal yang dibimbing oleh wahyu. Dia bukan dalil akal yang asing daripada wahyu. Ianya dalil akal yang bersumber, berpunca balik kepada wahyu, di mana wahyu Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Quran menggunakan dalil ini, mengajar kepada kita dalil ini supaya akal kita meyakini akan kewujudan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa arsyada ilaiha, dan Al-Quran telah membimbing kita kepadanya. كما دل القرآن على الطرق العقلية التي يثبت بها سائر قواعد العقائد المسمات بأصول الدين. Sebagaimana Al-Quran telah menunjukkan jalan-jalan logik yang mengisbatkan dengannya seluruh kaedah-kaedah akidah yang disebut usuluddin. Ulama kalam dia penamakan usul ni Qawaidul Aqaid, disebut juga dengan Usuluddin. Ibn Taimiyah kata semua masalah Usuluddin yang besar-besar ini, usul ni, beriman dengan Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, rasul, qada dan qadar, ini semua telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita dalam Quran dalil-dalil al-barahin al-aqliyah, dalil-dalil yang bersifat demonstratif, ya, bersifat burhan, demonstratif, ya, secara akli. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala bila dia nak buktikan di sana adanya hari akhirat, ya, maka Tuhan tidak kata akan ada hari akhirat macam itu saja. Dia datangkan bukti kekuasaan yang menghidupkan yang mati. Apa dalil-dalilnya, ya, bukti kebenaran seorang Nabi dan Rasul, diberikan dalil-dalil akal, ya, disuruh manusia berfikir. Kalau kamu rasa Rasul ni bohong, fikir dulu, betul ke? Takkanlah dia ni seorang yang begitu baik dikenali. Dalil akal begitu banyak. Bukti tentang kebenaran Al-Quran sebagai kalamullah, begitu banyak dalil-dalil akal, cabaran-cabaran yang Tuhan buat, yang semua itu cabaran kepada akal dan keupayaan manusia, ya. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah bagi tahu kepada kita bahawa Al-Quran ni penuh dengan dalil akal, ya. Jadi kita tak perlu tergawang-gawang
tercapai-capai, nak tercapai-capai dalil akal yang di luar daripada wahyu. Tidak perlu. That's the most important part in in this statement, ialah kita kena faham ahli sunnah wal jamaah yakin bahawa dalam Al-Quran ada dalil akal. Ya. Dan ahli sunnah wal jamaah tidak menolak dalil akal. Ini juga part yang penting, ya, yang kita kena faham. Ahli sunnah wal jamaah bukan anti akal. Ini anda akan baca satu petikan daripada Darut Ta'aruf, jilid yang pertama, muka surat 209, di mana kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna ahlal haqqi لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية ولا فيما علم العقل صحته. Ketahuilah bahawa sesungguhnya ahlul haqqi, ahli sunnah wal jamaah, ahlul haqq, mereka yang mengikuti kebenaran, tidak mencela pada jenis dalil-dalil akal, dan tidak juga pada apa yang diketahui oleh akal akan kesahihannya. Kita akan ada bacaan teks penuh nanti pada teks ini pada perenggan yang akan datang. Ini sekadar itu dulu untuk maksud bab ini sekarang, itulah mengisbatkan adanya qiyas. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lakin ad-dalila qad tatanawwa'u ibaratuhu wa tarakibuh. Tetapi dalil akal tadi boleh jadi ada pelbagai susun kaya bahasanya. Boleh ada kepelbagaian pada ibarat dan susunannya. Cuma cara dalil itu diolah, diungkap oleh setiap orang mungkin berbeza. Tetapi dia balik kepada makna yang sama. Dibalik kepada usul yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. فَإِنَّهُ تَارَةً يُرَكَّبُ عَلَى وَجْهِ الشُّمُولِ. Kadang-kadang dalil itu disusun dalam bentuk syumul. Yang ini kita sebut qiyas syumul. Ya. Qiyas syumul. Ya. Yang mana tidak diraihkan padanya yang meliputi, diletakkan segagan, sebaris. Dia punya mawadul qiyas dia. Al-munqasim ila qiyasin tadakhul wa qiyasin talazum wa qiyasin ta'anud الذي يسمى الحملي والشرطي المتصل والشرطي المنفصل. Yang dalam ilmu mantiq qiyas ini dikenali sebagai qiyas tadakhul, talazum, ta'anud, atau disebut sebagai qiyas hamli, qiyas syarti muttasil dan syarti munfasil. Ini orang yang belajar mantiq, dia fahamlah, dia tahulah apa dia syarti hamli, apa qiyas hamli, ya qiyas syarti, ya. Dan kita tak perlu nak perincikan di sini makamnya. Yang penting kita tahu qiyas ada ala wajhi syumul, qiyas syumul, yang biasa digunakan ahli mantiq. Wa taratan yurakkabu ala wajhi qiyas at-tamthil al-mufid lil yaqin. Dan kadang-kadang ia disusun dengan bentuk qiyas tamthil. Qiyas tamthil yang memberi faedah yaqin. Ada qiyas tamthil di sisi ahli mantiq, ahli kalam, dia kata qiyas tamthil tidak memberikan keyakinan, dan ini akan disebut oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Dia kata sebenarnya qiyas tamthil juga boleh memberi faedah burhani, kerana sama ada qiyas itu bersifat burhani atau khitabi atau jadali atau syi'ri, bahkan hatta mughalatah, itu balik kepada mawadul qiyas, balik kepada isi kandungan qiyas, bukannya pada bentuk qiyas. Ya. Syaklul qiyas, syakal dia, darab dia, ini tidak memberi status qiyas ini yaqini atau dhanni. Okey. Yang memberi status satu qiyas itu adalah yaqini, demonstratif, burhani, ataupun bersifat khitabi, atau bersifat syi'ri, atau bersifat jadali, atau bersifat safsatah. Ini semua balik kepada isi kandungan qiyas itu sendiri. Ya.
Boleh jadi ada orang buat qiyas yang salah, terbalik kurang, falasi, tapi bentuk qiyasnya betul. Ya? Seperti kalau dia kata kalau satu orang Kristian ya berdebat, dia kata ittikhadul walad Allah qadirun ala kulli syai. Allah Maha berkuasa atas sesuatu. Ittikhadul walad syai. Dia kata mengambil anak adalah sesuatu. Maka natijah qiyas yang kita akan dapat daripada si Kristian ini ialah Allah mampu mengambil anak. Ya. Dari sudut kalau kita belajar mantik suri, bentuk qiyas ni sejahtera lah. Kan dia ada muqaddimah kubranya, muqaddimah wasatnya. Ya. Ya. Tapi isi kandungan qiyas ni betul tak betul? Tak betul. Sebab dia ada mughalatah. Sebab dia kata mengambil anak adalah sesuatu, sedangkan mengambil anak adalah mustahil bagi Allah Ta'ala, bukan sesuatu. Kan? Mengambil anak adalah mustahil bagi Allah Ta'ala, bukan sesuatu. Tidak masuk dalam ala kulli syai'in qadir. Syai' di sini ialah benda yang bukan mustahil, benda yang mungkin. Ya, benda yang harus berlaku. Adapun mengambil anak ini bukan Tuhan. Tuhan, definisi Tuhan tidak ada anak. Itu definisi Tuhan. Itu adalah essence Tuhan. Makna kalimah Tuhan. Macam mana kita kata lelaki. Ya? Kalau kita tukar qiyas tu daripada Tuhan, kita buat guna kalimah lelaki. Ya? Orang lelaki mampu melakukan pelbagai perkara. Beranak adalah antara pelbagai perkara. Orang lelaki mampu beranak. Boleh nak buat macam tu? Kita kata qiyas ni salah dia kat mana? Bentuk qiyas kah? Atau isi kandungan qiyas yang tak betul? Isi kandungan qiyas tu yang tak betul. Betul tak? Isi kandungan qiyas tu. Kerana lelaki, ialah lelaki tidak ada maksud beranak. Lelaki maksudnya dia tidak beranak, itu maksud dia lelaki. Kalau dia boleh beranak, dia perempuan. Jadi walillahil mathalul a'la. Tuhan tidak beranak. Itulah yang membezakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan ahadun samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Itu makna as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalaulah Tuhan itu ada anak, maka dia tidak ahad. Dan dia tidak samad. Dan dia sudah ada kufu. Kerana anak kufu dengan bapa. Setara bapa. Jadi, poin kita nak bagi tahu adalah yang memberi faedah yakin atau tidak yakin daripada qiyas ialah mawaddul qiyas. Ya. Sebab itu kita terus pergi kepada perkataan Syekhul Islam. Dia kata, tak apa, kita baca di sini. Contoh sebenarnya. بأن يجعل المشترك بين الأصل والفرع الذي يسمى في قياس التمثيل المناط والوصف والعلة والمشترك والجامع ونحو ذلك من العبارات هو الحد الأوسط في قياس الشمول. Itulah dalam qiyas tamthil haddul wasat yang merupakan illah itu disebut sebagai illah dalam qiyas syumul. Kita panggil dia haddul wasat, yang tengah-tengah. Ya, macam kita kata tadi, kita kata kullu hadidin yatamaddadu bil hararah. Setiap besi mengembang sebab panas. Hadhihi sikkah masnu'atun minal hadid. Jalan rel kereta api ini dibuat daripada besi. Hadhihi sikkah tatamaddadu minal hararah. Maka rel kereta api ini boleh mengembang disebabkan panas. Ya. Jadi kita ada
hadul wasat itu ialah yang jami' antara itu ialah hadid. Illah dia kerana dia besi. Meskipun dia mengemak, illah dia adalah besi. Kan? Contoh, فإذا قال ناظم القياس الأول, kalau nazim penyusun qiyas yang pertama, ya, iaitulah di sini qiyas pertama, qiyas tamthil. Dia kata nabidhul hubub al-muskiri haram, nabidhul hubub al-muskiru haram qiyasan ala khamr al-'inab li'annahu khamrun fakana haraman qiyasan alaih. Kalau dikata perahan biji-bijian nabis, ayak nabis yang diletakkan buah-buahan dan sebagainya, yang memabukkan adalah haram, diqiyaskan ke atas khamar anggur kerana ianya tetap dinamakan khamar, maka ianya haram. Kenapa nabis yang dibuat daripada durian ke, dibuat daripada strawberry ke, dibuat daripada mangga harum manis ke, dibuat daripada apa pun, kalau kita dah peram sampai jadi mabuk, kenapa dia haram? Kerana ianya khamar, dan setiap khamar itu adalah haram, seperti khamar yang dibuat daripada inab, tidak ada beza dia daripada inab, atau sebab ilah dia di sini dia adalah khamar. Kan? Ini qiyas tamthil, contoh qiyas tamthil. Nabis memabukkan macam khamar, maka nabis haram seperti khamar. Pasal dia ilah dia memabukkan. Kalau kita tukar dalam bentuk qiyas, Ibn Taymiyah nak bagi tahu kata qiyas tamthil ni kita boleh buat, kita boleh susun dalam bentuk qiyas syumul. Kita kata hadha an-nabidhu khamrun, nabidh ini khamar, wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar haram. Atau kita kata hadha an-nabidh fihi ash-shiddatul mutribah, nabidh ini memabukkan, wa ma fihi shiddatul mutribah fahuwa haram, dan apa yang mabukkan ianya haram. Kan? Jadi sama konsep dia, cuma syumul dengan tamthil ni hanyalah bentuk qiyas. Wa man yathbutu bihi hadhihi al-muqaddimatu al-kubra yathbutu bihi kaunul mushtaraki illatal hukmi, dan apa yang sabit dengannya, muqaddimah yang besar, sabit dengannya keadaan yang berkongsi itu adalah illah hukum. Apa dia? Iaitulah khamrun, ataupun memabukkan, asyidatul mutribah, muskir. So illah tetap sama, cuma cara sebut saja berbeza. So yang membezakan qiyas tamthil dengan qiyas syumul itu hanyalah syakal, hanyalah bentuk qiyas. Dan itu yang menjadi the main theme, tema utama dalam classical logic ataupun formal logic ialah bentuk qiyas, ya, bukannya pada isi qiyas. فأما ما يقوله طائفة من betul dia kata وبهذا تبين أن قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان من قياس الشمول. Oleh itu jelaslah bahawa qiyas tamthil, bahkan kadang-kadang qiyas tamthil lebih jelas berbanding qiyas syumul, lebih senang dipahami, lebih mudah. Sebab itu ia banyak digunakan dalam hukum hakam fiqh. Ya. Lebih mudah, lebih senang dipahami berbanding qiyas syumul, ya. فأما ما يقوله طائفة من النظار من أن قياس الشمول هو الذي يفيد اليقين دون التمثيل فهذا لا يصح إلا بحسب المواد، بأن يوجد ذلك في مادة يقينية وهذا في مادة ظنية، وحينئذ فقد يقال بل ذلك يفيد اليقين دون هذا. Adapun apa yang didakwa oleh sebahagian nuzar ni orang yang ulama-ulama yang mencuba kena dalam ilmu akal lah, ilmu mantik, ilmu falsafah apa ni, yang mendakwa bahawa qiyas syumul itulah yang memberi faedah yakin, bukannya tamthil, tidak sahih, melainkan dari sudut maddatul qiyas, bahan yang dalam qiyas itu.
Yang penting adalah bahan dalam qiyas. Bukannya periuk apa yang dia guna untuk dia masak. Yang menentukan kesedapan makanan bukanlah jenama periuk atau dapur yang dia pakai, tetapi bahan yang dia masukkan, cara yang dia masak itu. Itu kita mudah nak faham dah. وسبب غلطهم أنهم تعودوا كثيرا استعمال التمثيل في الظنيات واستعمال الشمول في اليقينيات عندهم. Punca kesilapan ini adalah kerana geng-geng ahli mantik ini mereka banyak menggunakan qiyas tamthil dalam perkara-perkara dhanni, dalam perkara furu', dalam perkara fiqh. Ya, fiqh kebanyakan bila kita sebut fiqh maksud kita ialah isu-isu yang dhanni, yang bukan yaqini. Isu yang disabitkan secara dhan yang rajih. Dhan yang terkuat. Okey. Betul kaedah dalam fiqh macam mana kata Imam Syafi'i, pendapatku adalah benar tetapi boleh jadi salah, pendapat kamu adalah salah tetapi boleh jadi betul. Kan? Sebab fiqh ni kita tak boleh jazam kata pendapat saya ni lah betul. Kan? Pendapat saya lah saja yang betul. Tak boleh. Ya. Orang setengah orang mereka tidak faham konsep ini. Kita mengaji sunnah, jadi kita kata ini sunnah Nabi. Dan itu balik kepada kefahaman kadang-kadang. As long as dia bukan usuluddin, maka tentulah dia terdedah kepada tafsiran, kefahaman. Zakat fitrah ni mesti bayar dengan wang. Mesti bayar dengan wang. Satu golongan kata. Satu orang kata bukan mesti. Boleh bayar dengan duit. Tak boleh bayar dengan duit. Kena bayar makanan sahaja. Inilah sunnah Nabi. Kawan nak kata bayar dengan duit. Boleh bayar dengan duit. Boleh, harus mengikut keperluan semasa. Dia bukan lawan sunnah Nabi. Bagi dia inilah sunnah Nabi. Kerana sunnah bukan kita lihat kepada lafaz semata-mata, kita melihat kepada maqasidus syarak, tujuan syarak mensyariatkan satu perkara. Adakah dia hukum yang mu'allalah atau hukum ta'abudi? So boleh jadi berbeza pandangan. Macam wudu dengan mandi wajib. Abu Hanifah melihat wudu mengangkat hadas dengan menghilangkan najis adalah sama, menghilangkan kotoran. As long as syarak tidak syaratkan pada menghilangkan najis itu niat, maka dia kata samalah. Yang ni pun tak disyaratkan niat. Cuma hak ni disuruh niat membab dapat pahala. Jadi bagi Abu Hanifah, wudu dengan mandi wajib tidak wajib padanya niat. Kan, kalau satu orang dia dalam keadaan hadas, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam kolam, basah lencun semua badan dia, kan? Ulama lain kata tak, wuduk dengan mandi ta'abudi. Pasal dia kotoran maknawi, bukannya kotoran hissi. Maka dia berbeza, ini jumhur. So dalam menentukan satu perkara itu sebagai ta'abudi atau adat. Yang ni maksud adat di sini adalah yang diketahui illahnya. Berbeza pandangan ulama. Ya, dalam menentukan. Ya. So benda-benda fiqh kita tak boleh menjazamkan kata kita lah saja ahlul haq. Siapa yang menyelisih pandangan kami maka dia telah menyelisih sunnah. Ini tak betul. Ini bukan caranya kita menegakkan sunnah Nabi SAW. Ya. So balik cerita kita ni, makna dia kata golongan ahli nazar telah terbiasa dalam bab-bab zaniyat, mereka selalu guna qiyas tamthil. Dalam bab qat'iyat, dalam bab akliyat, mereka selalu guna qiyas syumul. Jadi disebabkan itu fadhannu hadha min suratil qiyas. Jadi mereka menyangka punca ini adalah zanni, ini adalah yaqini adalah kerana bentuk qiyas.
walaysa al-amru kadzalik bal huwa min al-maddah, bukan macam itu, bahkan yang sebetulnya dia daripada isi kandungan qiyas. Dan telah diperjelaskan perkara ni pada tempat yang lain daripada sini. Saya kata aku dah bincang dengan panjang lebar pasal isu ni dalam kitab yang lain. Karraddi 'ala al-ghalitina fil mantiq. Seperti kitab Ar-Radd 'ala al-ghalitina fil mantiq. Ini di antara nama kitab yang Ibn Taymiyah beri kepada kitab dia, Ar-Raddu 'ala al-mantiqiyin ataupun Nasihatu Ahli Iman, murad atas ahli mantiq. Ya. Dan nama kitab ini memberi gambaran kepada isi. Ya. Abu Hamid Al-Ghazali tulis kitab Tahafut Al-Falasifah, kecelaruan ahli falsafah. Tiba-tiba orang barat tuduh dia anti akal, anti logik, anti falsafah. Kita kata tang mana yang Abu Hamid Al-Ghazali ni anti akal, anti logik? Kita pun tak faham. Dia kata kecelaruan ahli falsafah. Dia tak kata kecelaruan falsafah. Dia tak? Dia tak kata falsafah tu celaru. Falsafah ada yang betul, ada yang salah. Pemikiran manusia. Falsafah is human thinking, human thought. Okay? Dan manusia ni memang dia berfikir. Kita nak beli kereta pun kita berfalsafah, kita berfikir. Kita nak beli ayak kopi pun kita berfalsafah. Nak order kopi apa, tengok menu sampai 10 minit, tengok harga, tengok rasa, ya, dibandingkan dengan bajet. Ini proses tafalsuf, proses berfalsafah, berfikir. Kan? Jadi ada yang betul, ada yang salah. Kita tak boleh nak anti falsafah itu pada zatnya. Yang salah itu ahli yang mendakwa mereka adalah ahli falsafah, tapi mereka tak betul, salah. Dalam masalah ilahiyat, dalam masalah ketuhanan, kerana mereka pergi guna akal pada bukan tempatnya. Jadi dia pun yang salah, akal tak salah. Kan? Syekhul Islam Ibn Taymiyah tulis kitab Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyin. Bahkan nama kitab ini juga di antaranya Ar-Raddu 'ala al-Ghalitina fil Mantiq, membantah mereka yang salah dalam mantiq. Macam nama kitab dia, mereka yang salah dalam mantiq. Ibn Taymiyah tak kata Ar-Raddu 'ala al-Mantiq, membantah ilmu mantiq, tak. Macam mana kita nak bantah ilmu mantiq? Kita nak bantah. Bantahan itu sendiri adalah mantiq, adalah berfikir, adalah berhujah. Yang kita nak pertikaikan itu ialah kaedah-kaedah yang dibuat yang tak betul, yang bercanggah dengan dalil akal yang fitrah. Itu yang kita nak betulkan. Bukan kita menolak dalil akal. Nah, wa ghairi dhalik. Okey, so itu kita kata yang tu kita dah bincang dalam kitab yang khusus. Kemudian dia kata thumma al-qiyas taratan yu'tabaru fihi al-qadr al-mushtarak min ghairi i'tibar al-awwaliyah. Kemudian qiyas itu kadang-kadang diambil kira padanya kadar yang berkongsi, iaitu illah, tanpa mengambil kira keutamaan. Wa taratan yu'tabaru fihi al-awwaliyah, dan kadang-kadang mengambil kira keutamaan. Fayu'allafu ala wajhi qiyasil awla, maka disusun dalam bentuk qiyas awla. Wa huwa wa in kana qad yuj'alu naw'an min qiyas syumul wa tamthil, walaupun qiyas awla ni adalah sejenis daripada qiyas tamthil atau qiyas syumul, mana-mana. Jadi kita ada qiyas awla syumuli, kita ada qiyas awla tamthili. Ada qiyas syumul awla, qiyas syumul, qiyas awla tamthil, qiyas tamthil awla. Falahu khassah yamtazu biha an sa'iril anwa'. Tapi qiyas awla ni ada perbezaan yang menjadikan dia dia ada distinction, dia ada satu sifat yang menjadikan dia berbeza. Wa huwa an yakuna al-hukmu al-matlubu awla bi-thubuti min as-surati al-madhkurati fi ad-dalil ad-dalli alayh. Iaitulah hukum yang dituntut itu
lebih utama dan layak dinisbahkan, disabitkan pada hak gambaran yang disebut pada dalil yang menunjukkan. Yakni hukum itu lebih utama lagi kena kepada benda baru yang al-maqis, yang dikiaskan, berbanding al-maqis alaih. Hukum itu lebih utama dan layak kepada furu' berbanding asal. Itu namanya qiyas aula. Kita dah bagi contoh dah kelas yang lepas. Wa hadha an-namatu huwa alladhi kana as-salaf. Di sini point dia. Wa hadha an-namatu, this type, jenis ini, ya, namat, ya, huwa alladhi, ya, kana as-salaf wal a'immah kal imam Ahmad wa ghayrihi min as-salaf يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية وهو الذي جاء به القرآن. Jenis inilah yang digunakan oleh salaf dan imam-imam seperti Imam Ahmad dan lain-lainnya daripada kalangan as-salaf. Mereka menggunakan qiyas aqli dalam urusan ketuhanan. Sifat Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma' sifat, urusan ketuhanan. Yang mana inilah juga yang datang dengannya Al-Quran. Al-Quran sendiri menggunakan qiyas ini untuk mengukuhkan dalil-dalil akal. وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس شمول تستوي أفراده ولا تحت قياس تمثيل يستوي فيه حكم الأصل والفرع فإن الله ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولكن يسلك في شأنه قياس الأولى كما قال تعالى ولله المثل الأعلى فإنه من المعلوم أن كل كمال ونعت ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة فالرب الخالق الصمد القيوم القائم القديم الواجب فالرب الخالق الصمد القيوم القديم الواجب الوجود بنفسه هو أولى به وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض المخلوقات المحدثة الممكنة فالرب الخالق القدوس السلام القديم الواجب الوجود الواجب وجوده بنفسه هو أولى بأن ينزه عنه. Dia kata apa? Demikian itu adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh, tidak harus diletakkan dia dan selain dia daripada makhluknya di bawah qiyas syumul yang afrad. Qiyas itu menjadi segagan, setaraf. Qiyas syumul menjadikan al-maqis dengan maqis alaih setaraf. Kullu hadidin yatamaddadu bil haram, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Jadi semua dia diletakkan setaraf. Okey. Jadi tak boleh. Demikian juga qiyas tamthil yang sama padanya hukum asal dan furu'. Yang qiyas tamthil yang musawi, qiyas musawi di sini. Qiyas musawi atau ajnah. Kita boleh pakai qiyas syumul yang aula. Qiyas tamthil yang aula. Itu maksud Syekhul Islam. فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في karena Allah Ta'ala itu tiada sama akan dia dengan sesuatu pun, tidak pada zatnya yang disebut dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dan tidak juga pada perbuatannya, tetapi dilaksanakan pada urusannya qiyas aula sebagaimana firman Allah Ta'ala walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah lah al-mathalul a'la. Al-mathalul a'la bukan qiyas aula, tetapi dia adalah dalil bagi
keharusan menggunakan qiyas aula. Ya. Al-masal al-a'la ialah sifat yang tertinggi. Bagi Allah itu sifat yang tertinggi, sifat yang termulia. Ya. Bagi Allah itu sifat yang paling sempurna. Itu makna al-qiyas, itu makna al-masalul a'la. Bahawa Allah itu baginya segala sifat agung, mulia, hebat, maha sempurna. So kalau kita tahu Allah Ta'ala itu baginya sifat yang termulia, teragung, terhebat, maka kita tahu bahawa setiap kesempurnaan dan sifat terpuji pada zat sifat itu. Yang sifat itu memang sifat terpuji. Ya. Yang tiada sebarang unsur kekurangan. Dia adalah sifat terbahagi kepada sifat kamal, sifat aib wa naqs, dan di pertengahan di antara kedua ni ialah sifat yang pada zatnya tidak disifatkan dengan terpuji atau tercela, tetapi melihat kepada kondisi dan keadaan. Kita ada sifat yang memang dia adalah sempurna, sifat itu elok. Letaklah tang mana pun, benda tu akan dianggap elok kalau ada sifat tersebut, dan kalau dicabut sifat itu daripada apa benda pun, dianggap tak elok. Seperti hidup. Contoh, benda hidup lebih sempurna daripada benda mati. So hidup adalah sifat sempurna. Ya. Bercakap adalah sifat sempurna. Benda yang bercakap, tak kiralah benda apa pun, lebih hebat, lebih elok, lebih sempurna berbanding yang tak boleh bercakap. Kita ada sifat aib. Seperti tadi, lawan bercakap, bisu, tak boleh bercakap. Benda tak boleh bercakap, tak sempurna. Sama ada dia bisu atau memang dia tak boleh cakap. Suatu Tuhan cela patung lembu Bani Samiri. La yukallimuhum wala yahdihim sabila. La yarji'u ilaihim qawla. Dia tak menjawab, tak bercakap. Tidak bercakap itu sendiri. La yukallim, tidak bercakap. La yatakallam. Naqid kepada yatakallam. La yatakallam. Lawan kepada bercakap ialah tidak bercakap. Bukan bisu lah. Bisu akhasun naqid. Bisu adalah satu bentuk tidak bercakap. Ada benda tak bercakap, tapi dia bukan, kita tak secara istilahnya kita tak panggil dia bisu sebab dia memang benda yang tak boleh bercakap. So point dia, tak kira lah benda yang tak boleh bercakap lebih kurang, lebih lebih bawah kedudukannya, lebih rendah derajatnya berbanding benda yang boleh bercakap. Okey? Maka setiap sifat sempurna, dan kita kata tadi itu sifat sempurna, ada sifat tidak sempurna, dan ada sifat yang kita melihat kepada mausuf. Seperti marah. Marah kepada siapa? Marah kalau kena pada tempatnya, kepada orang yang memang layak dimarah, yang layak dimarahi, maka itu baik. Ya. Tapi kalau kita marah pada bukan tempatnya, kepada orang yang tak layak dimarahi, tak baik. Maka sifat yang ketiga ini disifatkan kepada Tuhan yang sisi elok. Sisi tak elok kita tak sifatkan Tuhan. Ya. Tuhan marah kepada golongan Yahudi lagi misalnya. Orang yang berilmu tapi tak beramal. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alu. Jadi marah, benci di sini adalah sifat sempurna kerana ia dilakukan pada orang yang memang berhak kena benda tersebut. Maka sifat sempurna pada zatnya sendiri yang ada pada sebahagian benda yang wujud, yang makhluk yang baharu. Kalau makhluk yang baharu ini, kita yang baru wujud ini, ada sifat tersebut. Sedangkan kita ni dulu Adam, tidak ada. Kita dulu Adam, tidak ada.
adamun mahdun, tidak ada langsung. Kemudian Tuhan wujudkan kita. Okey. Lepas tu kita boleh bercakap, boleh melihat, boleh mendengar. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Ya. Jadi kalau kita ini dicipta oleh Tuhan, kita ni makhluk yang dulu tidak ada, kemudian kita diwujudkan, diadakan oleh Tuhan, dan sifat-sifat sempurna yang ada pada kita ni bukan daripada kita sendiri, daripada Tuhan. Tuhan yang jadikan pada kita. Maka tentu sekali Tuhan yang mencipta, yang samad, yang qayyum, yang qadim, yang wajibul wujud. Kita mungkinul wujud. Ya. Ini istilah dia panggil hukum akal. Dan di sana mungkin kita akan jumpa banyak dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka kita kena jelaskan di sini. Hukum terbahagi kepada 3. Hukum syarak, hukum Allah, hukum akal, dan hukum adat. Hukum adat. Hukum syarak ialah khitabullah. Kataan Allah Ta'ala yang menyuruh atau melarang. Itu hukum. Tetapi bila kita sebut hukum akal atau hukum adat, di sini bukannya khitab, tetapi dia adalah tasawur, gambaran akal. Apa yang akal boleh tangkap daripada satu perkara sebagai logik atau tidak logik. Atau satu perkara yang menjadi kebiasaan pada uruf, adakah ianya boleh berlaku atau tak boleh berlaku. So kita ada hukum akal, perkara-perkara yang pada akal benda tu ada rasionalnya atau tidak rasional. So terbahagi kepada wajib, mungkin dan mumtani'. Wajib, mungkin dan mumtani'. Wajib, mungkin dan harus dan mustahil. Orang Melayu sebut mustahil, kita sebut mustahil. Senang faham. So dia ada wajib akli. Wajib pada akal ialah ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Benda yang tak mungkin pada akal tak ada. Akal tak boleh terima ketiadaan-adaannya. Lidatihi. Sebab benda tu sendiri memang tak boleh wujud. Memang kena ada. Tak boleh tak ada. Ya? Setiap kejadian yang baru jadi mesti ada pelakunya. Akal tak terima. Ya, tiba-tiba kita kata dah tepung ni jadi sendiri, jadi kuih sendiri. Dia sendiri yang uli diri dia masuk dalam mesin, masuk dalam termomik. Termomik tu pun pusing sendiri. Tak boleh, akal tak terima. Ya. Mesti ada orang buat. Harus ialah harus, apa yang harus ada dan harus tak ada. Macam kita makhluk. Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Kan? Jadi akal boleh terbayang. Kan? Satu orang duduk dalam hutan. Tapi orang itu boleh jadi ada atau tak ada. Ya? Dan mustahil. Mustahil ni apa yang akal tak ada terima dia ada. Dia mesti tak ada. Ya? Seperti bagi alam ni dua pencipta. Tak mungkin. Tak mungkin. Ya? Tak mungkin. Ya? Sebab kita tak boleh terima ada dua pembuat bagi satu benda yang sama dalam masa yang serentak pada tempat yang sama. Kan? Jadi itu kita akan datang dalil-dalil tentang contoh kita bagi. So itu dalil, itu maksud wajib di sini wajib wujuduhu binafsihi, yang wajib wujudnya itu dengan sendirinya. Tidak ada pencipta lagi baginya sebab akal tak boleh menerima adanya tasalsul muathir dan fa'il tanpa henti. Ya. Maka tentulah Allah itu lebih utama dengan sifat sempurna
Dan setiap sifat kekurangan dan aib yang wajib disucikan daripadanya sebahagian makhluk yang baharu yang mungkin, ada sifat-sifat yang kita tak anggap makhluk, patut ada sifat itu. Ya. Kalau pada sebahagian makhluk, orang makhluk yang hina, yang dina, tapi dia ni orang baik, orang bagus, kita kata mustahil lah dia ni cakap bohong. Kan? Kalau kita tak sanggup menisbahkan bohong kepada kawan kita hanya kerana kita sayang dia, kita anggap dia orang yang baik, yang mana itu mungkin hanya anggapan kita, takhayul kita, menyelisihi waqi'. Tapi kita tak sanggup nak sifatkan bohong sebab bohong ni sifat aib, sifat celah. Maka kita tak mungkin sanggup mensifatkan Tuhan dengan bohong. Kan? Maka tentulah Tuhan yang maha mencipta, yang maha sejahtera, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang qadim, yang kewujudannya tidak ada mula, yang wajib wujudnya dengan sendirinya, lebih utama untuk disucikan daripada aib itu. So ini adalah contoh qiyas aula. Ya. So ini adalah takrir daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah bahawa ada qiyas dalam urusan ketuhanan. Bukan sahaja dari segi nak mengisbatkan kewujudan Tuhan, dari segi wujudnya Tuhan, bahkan dari segi sifat-sifat Tuhan, semuanya. Bagi Syekhul Islam tidak ada sifat Tuhan melainkan semuanya sabit dengan akal. Sekurang-kurangnya ialah apa yang syarak bagi tahu la yu'lamu imtina'uh. Ya? Tidak diketahui ianya benda yang mustahil pada akal. Bila syarak bagi tahu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya? Tuhan itu beristiwa di atas arasy. Ya? Apa yang patut akal tahu tentang sifat ini? Akal memang tak boleh nak tahu dengan sendirinya Tuhan itu beristiwa atas arasy. Kerana akal tak tengok Tuhan, tak capai hakikat Tuhan. Dan Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang sama dengannya. Ya, untuk kita nak buat qiyas tamthil, ya, qiyas syumul, nak samakan Tuhan dengan raja, kita tak boleh buat qiyas. Kullu malikin mustawin 'alal 'arsy. Semua raja beristiwa atas arasy. Allahu malikul muluk. Allah adalah raja segala raja. Kita tak boleh buat gitu. Maka natijahnya Allah istiwa atas arasy. Tak boleh. Sebab istiwa adalah sifat khabariyah, sifat yang semata-mata kita dapat dengan perkhabaran wahyu. Tetapi perkhabaran wahyu adalah logik. Dari sudut apa? Bukan dari sudut yu'lamu imkanuhu, diketahui kebolehaadaannya, diketahui bahawa ia benda yang mungkin. Tak. Yu'lamu adamu imtina'ihi, diketahui ketidakmustahilannya. Ini penting. Syarat untuk kita membenarkan khabar sadiq, al-khabarus sadiq, ialah adamul ilmi bimtina'il wuqu', la al-ilmu bi imkaniyatil wuqu'. Syarat untuk kita membenarkan perkhabaran yang datang daripada pembawa berita yang benar ialah kita tahu benda yang dia khabar itu tidak mustahil. Tidak mustahil. Walaupun ia menghairankan. Ya. Bila Nabi SAW beritahu, kata, malam tadi aku Isra' pergi Baitul Maqdis, aku Mi'raj naik sampai langit, lepas tu aku balik semula ke Mekah dalam satu malam. Syarat untuk kita percaya perkhabaran ini adalah kita tahu bahawa benda ni tak mustahil. Pasal apa tak mustahil? Pasal Nabi bukan berjalan sendiri dia. Bukan dia pinik unta dia. Nabi diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi.
lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Nabi diperjalankan oleh Allah. Naik bukan unta, bukan keldai, naik burak, binatang yang khusus, kenderaan yang khusus, special. Ya. Jadi tidak mustahil. As long as kita tahu benda ni tak mustahil dan Nabi orang yang cakap benar, tidak diketahui dia pernah bohong, kita kena percaya. Ya? Kita kena percaya. Bukan syarat kita nak kena buat eksperimen dulu. Harus tak benda tu? Tak. Bila Nabi bagi tahu kepada kita bahawa kalau masuk idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, maka rendamlah lalat. Kalau jatuh lalat layak, rendam. Kerana pada sebelah sayapnya ada penyakit, sebelah lagi ada penawar. Syarat untuk kita membenarkan hadis ini bukannya kita tahu bahawa memang pada sayap lalat itu ada ubat. So kita tak boleh kata, okay, nanti saya nak kena pergi tangkap seekor lalat, saya nak kena bubuh bawah mikroskop, nak kena cek dulu betul tak sayap dia ada ubat, sebelah lagi penyakit, lepas tu baru saya terima hadis ni. Tak, bukan macam tu. Kita tanya, okey, mustahil tak sebelah sayap lalat ada ubat, sebelah lagi ada penyakit? Bahawa ubatnya ada di sebelah sayap satu lagi. Mustahil ke tak mustahil? Jawapannya tak mustahil. Harus pada akal. So kalau dia tidak mustahil, walaupun dia agak menghairankan, ya, maka kita wajib percaya on the spot. Sekarang kena percaya. Pasal apa? Nabi habaq. Tak boleh kata saya nak buat dulu kajian clinical experiment. No. We cannot wait that long. You must accept now. Ya. Bila Nabi habaq kena percaya terus. Bila Nabi habaq kata Tuhan sifatnya begitu begini, tak boleh saya nak kaji dulu makhluk. Apa sifat makhluk? Kemudian saya nak buat perbandingan, adakah sifat ini sesuai dengan Tuhan? No. Ya. As long as apa yang Nabi habaq tu tidak mustahil, la yu'lamu imtina'uh, tidak diketahui ketidakharusannya, yu'lamu adamu imtina'uh, diketahui ketidakadaan kemustahilan bagi benda tersebut, maka you kena percaya sekarang. Terus percaya, tak boleh tunggu dah. Itu maksudnya. Baik. So, inilah dia. Kita nak bagi tahu bahawa dalam Al-Quran, dalam hadis ada penggunaan qiyas. Penggunaan qiyas yang mana ianya qiyas yang sahih, qiyas yang diiktiraf oleh syarak, yang tidak terkandung padanya unsur-unsur menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya. Baik, so itu adalah tatimah atau pelengkap kepada perbahasan perenggan yang ke-9 tentang qiyas. So dan juga kita dah masuk menyentuh tentang apa makna bila dia kata kita kena benarkan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya bagaimana syarah. Kita kena terus terima. Kerana syarat menerima itu ialah adamul ilmi bil imtina'. Tidak ada pengetahuan kita bahawa benda itu mustahil. Kerana ar-rusul ta'ti bimuharatil uqul la bimuhalatil uqul. Kaedah. Rasul membawa perkara yang kadang-kadang menghairankan akal, bukan benda yang mustahil pada akal. Tidak ada pada perkhabaran Rasul benda yang diketahui ianya tak betul. Hadza la yujad fi kalamillahi wala fi kalami Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mungkin bawa benda yang diketahui oleh akal badihi, akal yang sejahtera, yang sekadar dia tasawur benda itu terus dia tahu benda itu tak betul. Tak mungkin.
Jadi setiap perkara yang didakwa oleh ahli kalam bahawa perkhabaran Rasul atau ayat Al-Quran bahawa benda itu tak masuk akal atau tak logik pada akal atau bercanggah dengan akal, kita kata confirm benda ni tak, kalaupun kamu dakwa dia bercanggah, bukan bercanggah dengan akal badihi, dia bercanggah dengan akal spesifik, iaitulah ra'yun, iaitulah pandangan peribadi akal kamu, dan dia adalah benda yang bersifat ghanni. Maka mai kita cek betul tak apa yang hampa kata mustahil tu mustahil. Itulah tujuan Syekhul Islam Ibn Taimiyah tulis kitab Dar'u Ta'arud Bainan Naqli wal Aqal, untuk membuktikan bahawa to prove what? To prove that those claims made by the speculative theologians, dakwaan-dakwaan dibuat oleh ahli kalam dan juga ahli falsafah, para peripatetic philosophers, Masyaiyah dan yang sekutu dengan mereka, bahawa dalam hadis Nabi dan ayat Quran ni ada benda yang zahirnya bercanggah dengan akal, ialah bukan akal yang sejahtera, bukan akal fitrah. Dia adalah akal yang sudah dihinggap oleh syubhat. Sebab tu nama kitab tu ialah, di antara nama kitab tu Muwafaqatus Sarihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Yang akal bersetuju sarih al-ma'qul. Akal yang sejahtera, yang nyata, yang tidak ada unsur-unsur palitan dengan syubhat. Maksudnya ni kita tak tolak. Akal yang sejahtera kita tak tolak. Baik, ada soalan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah perbahasan kes ni sebab timbulnya persoalan yang ada kalam kata Allah menciptakan sebuah batu yang tidak boleh mengangkatnya? Ini furuk, yang disebut ni furuk, bukan sebab itu. Ya? Ini adalah hasil kerana poinnya kenapa isu qiyas ni timbul. Kerana memang Quran guna qiyas pada Allah Ta'ala dalam Quran. Ya? Kita dah baca pada kelas yang lepas. Ya? Okey? Sebab Al-Quran banyak menggunakan dalil akal. Dan benda ni diakui oleh majoriti ahli kalam dan ahli falsafah. Ya? Kalau ataupun banyak ahli falsafah, kalau bukan majoriti pun ada yang kata, ada yang menafikan. Tapi memang kita dapati ayat Quran memang menggunakan qiyas. Itu faktor dalaman. Ya, faktor dalaman menunjukkan bahawa kita boleh menggunakan qiyas. Dan ayat Quran banyak menyuruh kita berfikir. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Ini semua tujuan suruh kita tengok gunung, ganang, langit, unta apa semua ni. Untuk apa? Untuk melakukan qiyas. An-nazar. Bagi membuktikan keesaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Kan? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita akan bincang nanti. Tafakkur tu apa? Tafakkur yang kita bincang semalam tu. Apa dia tafakkur yang kita bincang semalam? Tasarruful qalb, taraddudul qalb. Itulah dia qiyas. Ya, itulah qiyas. Untuk mencari makna di sebalik fenomena, mencari nomena. Ya? Mencari apa yang tidak nampak di sebalik benda yang nampak. Itulah qiyas, itulah i'tibar. Dan kita dah bincang semalam, tafakkur ni adalah ibadat yang paling digalakkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya? Yang mana tafakkurlah yang akan menghasilkan tazakkur, yang menghasilkan zikrullah. Ya. Jadi sebab itu timbul persoalan ini. So qiyas memang ada. Cumanya yang menjadi isu ialah bila dalam melakukan qiyas, bukan semua orang betul. Semua manusia berfikir. Tuhan tak melarang kita berfikir. Fikir itulah qiyas.
Kita disuruh berfikir. Tapi adakah semua pemikiran manusia betul? Tak betul. Sebab ada pemikiran manusia itu yang menyimpang dengan syahwat, yang menyimpang dengan syubhat. Okey? Dan menghasilkan natijah-natijah, hasil-hasil pemikiran yang salah. Di antaranya ialah, haruskah Tuhan cipta batu yang dia tak boleh angkat? Dan ini, walaupun ini contoh yang jadi klasik lah. Banyak lagi contoh. Bolehkah Allah Ta'ala mengambil anak? Dan menerusi interaksi dengan orang yang menyimpang. Maka orang Islam perlu kepada penghujahan. Sekarang kita berdebat dengan orang Kristian akan berhujah dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. So pasal apa hamba kata Tuhan tak boleh ada anak? Tuhan kan boleh buat semua benda. Dia akan berhujah macam itu. Sedangkan hujah itu falasi, mughalatah, safsatah. Kita akan berhujah dengan orang musyrikin. Orang musyrikin, pasal apa dia sembah berhala? Ala lillahi ad-dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Dia gunakan qiyas. Gunakan qiyas. Iblis gunakan qiyas, dia maksiat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam AS. Adam menggunakan qiyas, Adam bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dua-dua pakai qiyas. Tapi kau ni qiyas betul, kau ni qiyas tak betul. So isunya bukan pada qiyas, isunya pada qiyas mana betul tak betul. Kan? Jadi satu kita nak bagi tahu bahawa maksud kalam Al-Barbahari ni laisa fi sunnati qiyas wala yudrabu laha al-amthal. Menafikan qiyas yang fasid, qiyas yang rosak, bukan qiyas yang betul. Bukan Barbahari tidak menggunakan qiyas. Barbahari ulama usul fiqh. Dan kita akan tengok nanti dia akan sebut tentang masalah akal, apa semua yang itu adalah di antara, ya, mana kalau kita baca perkataan Barbahari ni, nashummu min kalamihi raihatul kalam. Kita boleh cium bau kalam, bau ilmu kalam dalam perkataan dia. Ya, menunjukkan dia bukannya anti kepada perbahasan akal. Barbahari di antara ulama Hanabilah yang cuba menceburkan dirinya ke dalam perbahasan akal untuk melawan ahli kalam yang batil, ahli kalam yang dicela. Ya, so dia bukan jenis orang yang restrict dia punya self kepada hadis. Jadi itu kita kena, sebab tu dia bagi definisi akal itu apa semua. Ya. Jadi kita tahu dia ni seorang usuli yang menceburkan diri dia dalam perbahasan fiqh yang memerlukan qiyas dan akal. Ya. Dan kita tahu semua mazhab Islam menerima qiyas, tidak ada mazhab yang menolak qiyas. Ya. Even Zahiriyah menerima qiyas yang jali, yang jadi perbincangan daripada qiyas khafi. Taban. Ya, pada qiyas yang khafi. Itu yang jadi perbincangan. Ya, bukannya qiyas yang jadi. Sebab itu apa benda yang menyelisihi nas Al-Quran yang qat'i, nas hadis yang qat'i, ijma' yang qat'i, atau qiyas yang jali, yang qat'i. Ini kita panggil dia khilaf ghair mu'tabar, khilaf yang tidak mu'tabar. Benda ni empat ni, usul fiqh ni empat perkara. Yang kita sebut usul fiqh, dalil fiqh, dalil untuk memahami hukum Tuhan ialah Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Hukum Tuhan tak kira lah hukum Tuhan yang bersifat amaliyah atau ilmiah. Hukum Tuhan dalam perbuatan makhluk ataupun i'tiqad mereka. Kerana hakikatnya akidah adalah i'tiqad makhluk. Hukum Tuhan yang melibatkan i'tiqad. I'tiqad ialah amal, perbuatan, amalul qalb. Dan dia asyraful a'mal. Amalan yang lebih mulia daripada pergerakan tangan, kaki. Ya. So, macam mana kita kata qiyas tidak ada kaitan dengan akidah? Itu salah.
Ya, tapi yang kita nak kena faham ialah qiyas tu ada kaedahnya, ada caranya yang mesti digunakan supaya ianya betul. Kalau tak betul, akan bawa kepada kesesatan. So sesat bukan kerana qiyas tu sendiri, tapi kerana qiyas yang tak betul, qiyas yang salah. Ya. Jadi itulah, mudah-mudahan kita dapat memahami perkara ini dengan lebih baik. Semoga Allah Ta'ala memberkati dan memberikan manfaat ilmu kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.